Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sambung kembali daripada kitab Hasyiah Syarqawi Alal Hudhudi pada kalam Hasyi qauluhu ta'udu alaihi aw ala khalqihi, membincangkan tentang huraian berkaitan dengan perbuatan Allah. Allah Ta'ala Maha Suci daripada adanya tujuan dan matlamat pada perbuatannya atau hukumnya, sama ada yang kembali kepada dirinya atau kembali kepada makhluknya. Maknanya perbuatan Tuhan dan hukum yang ditentukan itu ialah semata-mata dengan kehendak dan iradat Tuhan berdasarkan ilmunya. Bukan kerana untuk mencapai sesuatu maslahah, mencapai sesuatu tujuan. Okay. Kita berhenti pada kalam Muhashir rahimahullah wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid daraini amin. Qauluhu ta'udu alaihi aw ala khalqihi, maslahah dan gharad yang kembali kepada Tuhan atau kepada makhluknya. Al-farqu bainahuma, beza antara dua ini, annal maslahata, bahawa sesungguhnya maslahah al-aidata yang kembali alaihi, kembali kepada Tuhan. Kata'zimin nasi lahu, seperti mengagungkan manusia bagi Tuhan. Ay sayruratihi kata'zim, ay wa sayruratihi mu'azzaman, iaitu jadilah Tuhan itu mu'azzaman. Mu'azzaman, jadi agung dan ditakzimkan, diagungkan. Ini sayruratihi mu'azzaman, wasfun lahu, wasfun lahu. Kena baca ginilah. Kita kena baca jumlah ini jumlah baru. Jumlah ni jumlah baru. Ay sayruratuhu mu'azzaman. Sayruratuhu mu'azzaman, keadaannya Tuhan itu diagungkan, yang mubtada' tu. Wasfun lahu, ialah sifat bagi Tuhan. Gitu. Ay sayruratuhu mu'azzaman, itu mubtada', sayruratuhu khabarnya wasfun lahu, iaitu bermula bersifatnya Tuhan, jadilah Tuhan itu mu'azzaman, diagungkan dan dimuliakan itu. Wasfun lahu, itu sifat Tuhan. Wa wasfuhu ta'ala, dan sifat Allah Ta'ala itu kamalun, ialah kesempurnaan. Bila Allah bersifat dengan sifat itu, maka tentulah sifat tersebut sifat kesempurnaan. Kerana mustahil Allah bersifat dengan sifat yang lemah ataupun sifat hina. Maka bersifat Tuhan dengan sifat itu kamal. Bila begitu, fayakunu muftaqiran, maka jadilah Tuhan berhajat fil ittisafi bihadzal kamal, berhajat pada bersifat dengan sifat kesempurnaan ini, ilal af'al, kepada membuat perkara itu. Kerana sifat tu sifat kesempurnaan yang wajib Tuhan bersifat dengannya, maka macam mana terhasil sifat kesempurnaan tu? Dengan cara Tuhan kena buat manusia. Kena buat manusia. Awil ahkami, ataupun Tuhan kena turunkan hukum.
kena suruh manusia buat semua sembah Tuhan. Kena buat manusia semua patuh kepada Allah. Baru Tuhan jadi agung itu. Maka bersifat kesempurnaan itu memerlukan menunjuk dengan hujah ini seakan-akan Allah berhajat kepada perbuatan dan hukum allati tuhassilu yang menghasilkan lahu hadzal kamala akan kesempurnaan ini. Itu wajah mustahilnya Allah melakukan perbuatan atau hukum kerana ada gharad atau maslahah yang kembali kepadanya. Wa ammal aidatu ala khalqihi. Adapun maslahah yang kembali kepada makhluknya. Kata'atihim al-mata'ima. Seperti apa ni? Mengambil mereka. Makhluk itu ta'ati makna mengambil, menggunakan, mengambil lah. Mengambil makanan. Wal malabisa dan mengambil pakaian. Manusia makan, manusia pakai. Wa ghairiha dan selain daripadanya. Selain daripadanya. Fid dunia, di dunia ini. Wa tana'umihim, wa katana'umihim. Dan seperti mengambil nikmat. Bernikmat-nikmat mereka bidzalika dengan demikian itu. Wa ghairihi dan selain pada itu. Fil akhirati, di akhirat. Fahiyya, maka itu wasfuhum, itu sifat makhluk. Jadi maslahah-maslahah yang kembali pada makhluk. Makhluk dapat makanan, dapat pakaian di dunia dan dapat nikmat di akhirat. Itu wasfun lahum, sifat bagi mereka. Wahiyya min makhluqatihi, dan itu tentulah daripada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Li'annahul khaliqu, kerana Allah yang mencipta, lahum bagi mereka, wali sifatihim dan bagi sifat-sifat mereka. Falau kanat, dan jika adalah perkara itu hamilatan ala fi'lin, dia memaksa, hamilah ni memaksa dan mendorong untuk melakukan perbuatan, au hukmin atau melakukan satu hukum, lazima, nescaya lazim, an yatakammala, bahawa akan jadi sempurna, bidza Allah akan jadi yatakammala Allah bidzalikal fi'li awil hukmi, nescaya Tuhan tentu akan baru jadi sempurna, baru jadi kamal dengan buat perbuatan dan hukum itu. Hatta yang kembali pada manusia. Ya, kembali kepada manusia sekalipun. Jadi, itu maslahah yang kembali pada manusia, itu sifat manusia, sifat mereka. Dan kita telah maklum Allah yang menciptakan manusia dan menciptakan sifat. Maka itu juga mendorong atas melakukan perbuatan dan hukum. Falau kanat, kalaulah perkara itu mendorong Tuhan untuk buat satu perbuatan atau hukum, nescaya akan jadi sempurna Tuhan dengan adanya perbuatan dan hukum tersebut. Fayalzamu, maka lazim, an yakuna wasfan lahu, maka lazim juga itu menjadi sifat bagi Tuhan secara wasitah. Tadi secara direct, ini secara ada perantaraan. Tapi sifat Tuhan jugalah. Makna Tuhan untuk memberi, dapat nikmat itu Tuhan kena jadikan perbuatan dan hukum. Baru manusia itu dapat manfaat. Jadi bila begitu, ada sesuatu yang mendesak atau menjadi ba'ith, pendorong Tuhan. Supaya, situ hasilatan. Hasilatan ala tak sesuai. Dihamilatan ala. Hamilah dengan maksud ba'ithah. Hamilah ala fi'lin. Kalau hasilah dia tak adil dengan ala, tak sesuai lah sini. Hamilah ala dengan maksud ba'ithah ala. Ya, kalau ada nuskhah, terima kasih. Kalau ada nuskhah yang berbeza, tolong maklum terus dalam live ni supaya kita boleh bandingkan. Ni kalau hasilah rasa tak jadi tak berapa ayat tu tak apa kenalah. Okay.
Maka fayalzamu an yakuna wasfan lahu, maka lazim juga itu sifat bagi Tuhan, hatta yatakammala, supaya menjadi sempurnalah Tuhan dengannya. Li'annahu la yatakammalu, kerana Allah Ta'ala tidak akan sempurna illa bima huwa wasfuhu ta'ala, dengan sesuatu yang mana sesuatu itu sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayakunu muftakiran, maka jadilah Tuhan berhajat juga ila dhalika, kepada demikian itu, hatta yuhassila, sehingga dapat menghasilkan baginya al-kamala, kesempurnaan. Nampak? Jadi bukan sekadar mustahil Allah melakukan perbuatan kerana ada gharad, ada maslahah yang kembali kepada Allah, itu jelas-jelas lah. Bahkan mustahil juga Allah Ta'ala buat sesuatu dengan ada pendorong, pendorong itu maslahah yang kembali kepada makhluk sekalipun. Kenapa? Kerana kalaulah kembali kepada makhluk, maka bila benda itu, benda yang patut ataupun sesuai bagi makhluk, maka seakan-akan Tuhan berhajat untuk katakanlah untuk untuk menghasilkan maslahah kepada makhluk itu dengan cara melakukan perbuatan atau hukum tersebut. Sebab tidak akan terhasil kecuali dengan perbuatan dan hukum tersebut. Maka seakan ada dorongan juga, walaupun secara wasitah, Allah terpaksa untuk menghasilkan masalah itu untuk membuat perbuatan ataupun hukum, yang mana dengan hukum itu, dengan perbuatan tersebut terhasil masalah bagi makhluk. Maka bila tak buat jadi tak sempurna. Bila gitu, sabitlah juga kita kata dia berkait dengan sifat Tuhan secara tidak langsung, secara wasitah. Maka begitu Allah masih berhajat, ada iftikar kepada melakukan fi'il ataupun hukum tersebut. Okay. Kaifa, bagaimana mungkin, dengan makna mustahil demikian itu. Wahuwal ghaniyyu, kerana dialah Tuhan yang maha kaya, an kulli ma siwah, dari yang selain daripadanya. Okey, habis. Qauluhu wa amma 'auduha, adapun kembalinya, kembali apa? Ai al-maslahati, kembalinya maslahah itu. Allati hiya ibaratun, yang mana maslahah itu ibaratun anil gharadi, ibarat daripada gharad, tujuan, wal ba'ithi, dan pendorong, wa huwa ala hasfil mudhaf. Dan kalam musannif ni berlaku di atas hazaf mudhaf. Wa amma auduha, apa dia? Ai wa amma istihalatu audiha. Ada mudhaf yang dihazaf. Wa amma istihalatu, adapun mustahilnya kembalinya maslahah tersebut, alaihi, ke atas Tuhan, ila akhirih. Okey. Qauluhu bihadzal kalam, dengan ini kalam, ai kalamil musannifi, kalam musannif, wa huwa qauluhu wa illa lazima ila akhirih. Li'annahu fi quwwati qawlihi, kerana dia pada kekuatan perkataan, makna fi quwwati qawlihi ay ka'annahu qal. Pada kekuatan perkataan, mana seakan-akan Tuhan kata, seumpama, pada seumpama perkataan Tuhan, laulam yatanazzah, kalaulah Allah tidak suci. Seumpama perkataan ni, perkataan mana? Fi quwwati, mana ni fi quwwati? Seumpama musannif katalah. Ya, mana tadi? Ba'ithan ni. Wa huwa fi quwwati, li'annahu fi quwwati, wa illa lazima. Wa illa lazima ni, jika tidak maka lazim. Nak terang situlah. Wa illa lazima. Wa illa lazima. Wa illa lazima. Kat mana ni? Wa illa lazima. Situ. Kalam musannif, wa illa lazima iftiqaruhu. Perkataan itu fi quwwati qaulhi, seakan-akan musannif kata, laulam yatanazzah, kalaulah Tuhan tidak suci anil aghrab, daripada matlamat dan tujuan,
lazima iftiqaruhu, lazimlah oleh berkehendaknya Tuhan, ila akhirih, kama qarrarnahu sabiqan, sebagaimana telah kami huraikan terdahulu. Jadi perkataan wa illa lazima ini kalau kita susun seakan keluar jadi qiyas istisnaiyah. Lau lam yatanazzah 'anil aghrad lazima iftiqaruhu. Okey. Kama qarrarnahu sabiqan. Wa asyara lahu asy-syarihu, dan mengisyaratkan kepada itu oleh syarih biqaulihi, dengan katanya wa huwa ail kalamu. Wa huwa ail kalamu faka'annahu qala, seakan-akan musannif berkata, wa hasiluhu, hasil hujah ini, khulasahnya susunan hujah ni, lau lam yatanazzah, kalaulah Tuhan itu tidak maha suci, ila akhirih, sampai akhirlah, lau lam yatanazzah, seakannya begitu. Wal qarinatu, dan qarinah ala anna al musannifa, qarinah yang menunjukkan bahawa musannif aradal gharada, memaksudkan gharad alladhi ya'udu alaihi ta'ala, gharad yang kembali kepada Tuhan faqat sahaja. Qarinahnya apa? Al-idhafatu. Qarinah yang musannif memaksudkan gharad yang dalam kalam dia itu, kalam musannif Imam Sanusi itu, ialah gharad yang kembali pada Tuhan, ialah idhafat ila dhamir, kepada dhamir, fi qawlihi ila ma yuhassilu, kepada perkara yang menghasilkan gharadahu, akan gharadnya ni. Gharadahu makna tentulah gharad yang dimaksudkan ni gharad yang kembali kepada Allah. Wa taqaddama, dan telah terdahulu, annal aghrada fil af'al, bahawa aghrad, tujuan dan matlamat, fil af'al, pada perbuatan tu, apa dia? Ibaratun anil ilali, ibarat daripada illah allati tab'athu 'alaiha, yang illah itu tab'athu, membangkitkan 'alaiha 'alal af'al. Illah sebab allati, illah dan sebab tab'athu, yang membangkitkan 'alaiha ay 'alal af'al. Contoh, ka'an yahfara, seumpama yahfaral insanu minna, seumpama ada manusia di kalangan kita menggali, dia gali bi'ra li syurbin. Jadi seakan-akan contoh dia bagi, ka'an, seumpama an yahfiral al-insanu, bahawa menggali oleh seorang manusia, minna, daripada kita, seorang daripada kita lah. Contoh, ka'an yahfiral insanu minna, di kalangan kita, bi'ran, satu telaga, li syurbil ma'ihi, li syurbi ma'ihi, untuk meminum airnya. Au yattakhidha, ataupun mengambil, ka'an yattakhidha sariran, satu hamparan, lil julusi, untuk duduk, alaihi, ala sari tu, untuk duduk. Au yabni, atau membina, au yabni ya baitan, membina rumah, liyaskunahu, untuk dia diami. Maka fakullun minasyurbi, daripada minum, wal julusi, duduk, wasukna, dan mendiami itu setiap satu namanya apa? Gharadun, kita panggil tujuan, matlamat, gharad. Yatakammalu, yang menjadi sempurnalah dengannya, al-insanu, manusia. Manusia ada benda itu, hasil apa yang dikehendaki, maka jadi sempurna, jadi lengkaplah, kehendak dia tercapai lah. Wallahu ta'ala, adapun Allah Ta'ala munazzahun an yakhluqa, maha suci Tuhan bahawa dia menjadikan al-arsya, menjadikan arash, wal kursiyya, dan menjadikan kursi mathalan sebagai contohnya, li gharadin, jadi kerana ada tujuan, wa maslahatin, dan maslahah, yatakammalu, yang menjadi sempurnalah Tuhan dengannya, dengan maslahah tadi. Kal julusi alaihima, seperti Tuhan buat arah dan kursi untuk duduk atasnya.
Au yakhlu kal julusi alaihima. Au yakhluqa kah? An yakhluqa au yakhluqal adamiyina, atau Tuhan mencipta anak Adam. Masalah sebagai contoh, li gharadin, kerana ada tujuan. Apa dia? Wa huwa ta'zimuhum, supaya mereka membesarkan ta'zimuhum lahu, bagi Tuhan. Au yujiba syai'an, atau Allah Ta'ala mewajibkan sesuatu alaihim, ke atas mereka. Masalah sebagai contoh, li gharadin, kerana ada matlamat dan tujuan yang mendesak, ka ta'zimihim lahu, seperti mengagungkan mereka bagi Tuhan juga. Tuhan wajibkan semayang, tujuan apa? Bila orang semayang, jadi Tuhan semakin agung, semakin besar, semakin hebat. Tak. Itu semua mustahil. Okay. Wa ma'nahu. Ni kat mana dah ni? Wa ma'nahu. Ada lagi ya. Wa ma'nahu ay wa ma'na hadzal kalami. Makna kalam ini. Apa? Wa huwa dalilul istisna'i, iaitu dalil bagi dalil istisna'i. Dalil dalam bentuk istisna'i. Aidan al-mutaqaddim, yang telah terdahulu. Wa huwa dalilul istisna'i aidan al-mutaqaddimu. Wa qawluhu fil fi'li, pada perbuatan. Fil fi'li. Ni fil fi'li. Ai kal khalqi, seperti penciptaan. Itu contoh perbuatan. Wa qawluhu awil hukmi, atau hukum. Contoh kal ijabi, seperti wajib. Hukum wajib. Tuhan wajibkan semayang, wajibkan puasa, wajibkan zakat. Wa qawluhu bimakhlukin. Bimakhlukin. Mana? Yatakammala bimakhlukin di sini bimakhlukin di situ. Bimakhlukin al-ba' lis-sababiyah. Ba itu dengan makna sababiyah. Yatakammala bimakhlukin, jadi sempurna dengan sebab makhluk. Ai bisababi makhlukin, dengan sebab makhluk. Mana satu? Lil mutaqaddimi wa huwa dalilul istisna'iyyu aidan al-mutaqaddimu. Gitu. Jadi situ ditulis wa huwa dalilul istisna'iyyu aidan lil mutaqaddim, lil mutaqaddimi. Ai makna hadzal kalam wa huwa dalilul istisna'i. Wa ma'nahu. Situ Aidan ada tak? Aidan ada. Kalau aidan ada, yang rasa moleknya makna sebagaimana nuskhah ni lah. Aidan al-mutaqaddim, sifat kepada dalil. Dalil istisna'i yang terdahulu. Ataupun lil mutaqaddim. Lil mutaqaddim, makna hadzal kalam wa huwa dalilul istisna'i aidan. Aidan lil mutaqaddimi. Aidan lil mutaqaddimi. Lil mutaqaddimi, bagi yang telah lalu sah belaka tu. Sah belaka sama ada lil mutaqaddimi ataupun al mutaqaddim. Dalil istisna'i juga lil mutaqaddimi, bagi yang telah dahulu. Ada pula tu, makna tak berubah tu cuma dia dalil bagi yang telah terdahulu, ataupun kenyataan yang telah terdahulu, ataupun dalil istisna'i yang terdahulu. Wa ma'nahu annahu wa ma'nahu ay wa ma'na hadzal kalam wa huwa dalil law kana lahu ghara. Itu dalil istisna'i. Mungkinlah, maknanya mungkinlah kalau hak lebih dekatnya lil mutaqaddimi, bagi yang telah lalu. Yakni kalam ni dalil law kana lahu gharadun fil fi'li awil hukmi ya'udu alaihi lazim ihtiyajuhu ila an yatakammala bi makhluq. Jadi yalah, kalau lil mutaqaddimi molek sikitlah kot. Sebab
dia menerangkan dalil istisna'i yang sekarang nak sebut itu. Menerangkan sebagai hujah bagi kenyataan yang mutaqaddim yang telah lalu. Jadi lil mutaqaddimi. Orang lain macam mana nuskah lain? Lil mutaqaddimi. Okay. Habis. Tengok dia. Ba itu sababiyah. Ai bisababi makhlukin. Jadi sempurna dengan sebab makhluk. Wa huwal fi'lu. Apa dia? Makhluk itu. Makhluk tu fi'il itulah. Wal fi'lu awil hukmu ataupun hukum. Alladhi yuhassilu lahu, yang menghasilkan. Yuhassilu lahul gharada. Menghasilkan bagi Tuhan tujuan dan matlamatnya. Fattakammulu. Maka takammul. Jadi sempurna. Dan kesempurnaan itu. Innama huwa bil gharadi. Hanya saja dengan adanya berlakunya gharad tersebut. Wal muhassilu, dan yang menghasilkan lahu ailil gharadi. Apa yang menyebabkan hasil gharad dan tujuan itu? Wal fi'lu, iaitu perbuatan. Awil hukmu, ataupun hukum. Jadi ba itu lis-sababiyah. Walaysat lit-ta'diyati. Bukan ba dengan makna ta'diyah. Bukan sekadar nak ta'di saja. Ya takamalu bi makhluk. Jadi sempurna dengan makhluk. Bukan. Bukan ta'di biasa je. Ta'di dengan makhluk. Sababiyah. Dengan sebab. Bukan harah ba tu harah ta'di dengan makna ta'di biasa. Bukan. Dengan makna sababiyah. Lima alimta, kerana barang yang telah kamu tahu. Annat takammula, bahawa takammula jadi sempurna itu innama huwa bil gharadi. Hanya saja jadi sempurna dengan gharad. La bil fi'li, bukan dengan fi'il wal hukmi. Fi'il dan hukum tu ialah perantara kepada gharad. Nampak tak? Jadi Allah dalam hujah ni jadi sempurna bila Tuhan buat fi'il ataupun hukum. Tujuan apa? Ada gharad. Dengan gharad ini Tuhan jadi sempurna. Nampak tak? Jadi, takamul itu terhasil apabila terhasil gharad. Nak terhasil gharad ini, Tuhan kena buat perbuatan. Tuhan kena cipta makhluk yang sembah dia. Tuhan kena wajibkan hukum orang sembah dia, orang semayang dia. Contohlah sini. Jadi sempurna tu bil gharad. La bil fi'li wal hukmi. Bukan dengan fi'il dan hukum. Kemudian, baqiya anna fi kalamihi musamahatan. Tinggal lagi pada kalam musannaf itu terdapat musamahah. Bermudah-mudah. Kira mudah. Bermudah-mudah. Apa dia? Lianna masduqal makhluki, kerana masduq bagi makhluk. Makhluk ini lafaz. Dia ada makna dia. Masduq dia apa? Masduq tu benda-benda afrad bagi makhluk itu. Anna masduqal makhluki huwal fi'lu. Dalam masduq makhluk yang dimaksudkan di sini bi makhlukin. Ni makhluk ni. Makhluk sini. Masduq yang kena pada makhluk sini. Maksud yang dikendaki ialah huwal fi'lu awil hukmu. Ialah perbuatan atau hukum. Kama alimta, sebagaimana kamu tahu. Wa kullu minhuma amrun i'tibariyun. Padahal kedua-duanya amrun i'tibari. Fi'il pun amrun i'tibari. Hukum pun amrun i'tibari. Macam mana boleh dikata makhluk? Penamaan fi'il dan hukum sebagai makhluk musamahah. Kira mudah. Nak kira tepat, nak kira betul ni tak kenalah. Sebab dia bukan makhluk. Makhluk ni benda yang ada wujud sungguh fil kharij. Jadi setiap satu daripada keduanya amrun i'tibariyun la yattasifu bil khalqi. Tidak bersifat dengan diciptakan. Tidak bersifat dengan diciptakan. Wala yusamma makhluqa. Maka tidak dinamakan makhluk sebab dia tak ada. Idh la yattasifu, kerana tidak bersifat bidzalika dengan nama makhluk itu illal umuru.
Tidak bersifat illal umurul wujudiyatu, kecuali perkara-perkara yang wujudiyah, perkara yang ada sungguh, yang yang ada fil kharij. Benda yang wujud sungguh. Allahumma illa. Allahumma illa ni makna kecualilah. Allahumma illa, kecualilah an yuqal, bahawa kita katakan summiya, dinamakan, kullan minhuma, dinamakan, atau bukan sumia. Kalau sumia kulun, sama. Sama makna menamakan oleh musannif. Sama. Kecualilah kita kata gini. Wajah, ada wajah betul tak? Ada wajah betul, kita tanggunglah wajah betul. Nampak tak? Kita husnuzan lah kepada para ulama, para masyaikh, tuan kitab kita. Tuan kitab kita pun dia pun takdir lah juga. Ada wajah jalan betul tak? Ada wajah jalan betul, kita tanggung jalan betul. Itu menunjukkan orang itu mempunyai ufuk pemikiran yang luas. Bukan pemikiran hak sempit. Allahumma illa. Tapi kita sebenarnya tak tahu apa yang ditulis murak daripada kalam syarih ataupun musannif. Tapi muhasyi kita didatangkan juga. Boleh kata kecualilah. Kecualilah bahawa kita kata sama kullam minhuma, menama oleh musannif setiap daripada keduanya makhlukan, panggil makhluk juga, bi'tibari ma yansha'u anhu, dengan diiktibarkan apa yang lahir daripadanya, apa yang terbit daripadanya. Mana? Tengok. Fi'il ni perbuatan tak? Yang syak min ma. Perbuatan tu lahir daripada siapa? Siapa hak berlaku perbuatan padanya? Manusia. Makhluk lah. Jadi panggil makhluk juga perbuatan hak lahir daripadanya tu. Gitu. Dengan iktibarkan ma yansha'u anhu wa ma yata'allaku bihi, dan perkara yang bertakluk dengannya. Tak? Bertakluk. Sembah Tuhan. Perbuatan menyembah Allah Ta'ala tu, sembahyang itu perbuatan. Dia tak ada. Dia amrul intibari. Tapi lahir daripada mana? Lahir daripada hamba. Lahir daripada makhluk. Mukallaf. Mukallaf tu makhluk tak? Makhluk. Jadi perbuatan panggil makhluk juga atas dasar ini. Tajawuzan. Nampak tak? Jadi, bolehlah dipanggilkan makhluk iktibar itu. Wa ma yata'allaqu bihi, dan perkara yang bertakluk dengannya. Yang bertakluk dengan mukallaf, dengan hamba kan, maka hamba tu makhluk, perbuatan tu kita panggil makhluk jugalah. Tapi ada tasamuh lah situ Habis. Kat mana ni? Kita baca sikit lagi daripada kalam musannif rahimahullah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. Amin. Qala wa kadza yu'khadhu, demikianlah difaham, minhu daripada la ilaha illallah itu juga, aidan annahu la yajibu, daripada istighna tak? Daripada istighna dipaham daripada istighna itu juga, annahu la yajibu alaihi fi'lu syai'in, tidak wajib atas Tuhan melakukan sesuatu, minal mumkinat, daripada segala mungkin. Tak wajib Tuhan buat apa-apa mungkin pun. La yajibu alaihi fi'luhu wala tarkuhu, dan tidak meninggalkannya. Tinggal buat pun tak wajib juga. Id law wajaba alaihi ta'ala syai'un minha, kalau wajib atas Tuhan sesuatu daripadanya aklan, pada akal. Kalau ada perkara yang wajib Tuhan buat atau wajib Tuhan tinggal buat, Tuhan tak buat pada akal. Kathawabi, seperti pahala. Masalah sebagai contoh. Lakana jalla wa azza, niscaya Tuhan kita muftakiran, berhajatlah, muftakiran ila dhalika syai', berhajat kepada perkara itu, liyatakammala, supaya jadi sempurnalah dengannya. Idh la yajibu fi haqqihi ta'ala, kerana tidak ada perkara yang wajib pada hak Tuhan, illa ma huwa kamalun lahu, kecuali sesuatu yang menjadi kesempurnaan bagi Tuhan. Kaifa, mustahil demikian itu. Wa huwa jalla wa ala al-ghaniyyu, walhal Allah Ta'ala lah yang maha kaya, an kulli ma siwahu, daripada setiap selainnya. Habis. Ni panjang lah. Okey. Kita baca sikit ya.
Katanya, "Idh law wajaba alaihi ila akhirih." Kalaulah wajib atas Tuhan sehingga akhir. Hadza isyaratun ila qiyasin istisna'iyyin. Ini isyarat kepada qiyas istisna'i. Qauluhu, tengok cara dia tulis kan. Qiyas tu. Annahu, idh law wajaba alaihi ta'ala syai'un minha. Lakana muftakiran ila dhalika syai'. Tu qiyas istisna'i lah. Wa qawluhu idh la yajibu fi haqqihi. Idh la yajibu fi haqqi. Ini dalilun lil mulazamah. Dalil berlaziman. Fi syartiyah. Pada jumlah syartiyah. Dia kata apa? Jumlah syartiyah dia gini kan? Idh la wajaba. Idh la wajaba alaihi ta'ala syai'un minha. Lakana muftakiran ila dhalika syai'. Kalau wajib Tuhan buat sesuatu, nescaya Tuhan berhajat. Apa kaitan berhajat dengan wajib buat itu? Apa kaitannya, mulazamahnya antara bila Tuhan wajib buat, Tuhan berhajat? Jawapannya mana? Idh la yajibu fi haqqihi. Ini dalil mulazamah. Idh la yajibu. Ini dalil bagi mulazamah. Berlazimah tu. Al-mulazamah fi syartiyah. Wa qawluhu kaifa. Ini isyaratun ila istisnaiyah al-qailah. Ini isyarat kepada jumlah istisnaiyah yang tidak disebutlah, yang dihazaf. Apa katanya? Lakin iftiqaruhu. Tetapi iftiqaruhu ila dhalika syai' batilun. Berhajatnya Tuhan kepada perkara itu batil. Bila batal, fa batalal muqaddam, maka muqaddam pun batal. Mana? Law wajaba alaihi syai'un. Kalau wajib, jawapannya tidak wajib lah. Apa dia muqaddam itu? Wahwa wujubu syai'in minal mumkinat, iaitu wajib sesuatu daripada perkara mungkin alaihi ta'ala. Wa thabata naqiduhu, maka sabitlah lawannya, lawan bagi wajib, iaitu wahwa adamu wujubi syai'in, iaitu tidak wajib sesuatu minha daripada mumkinat alaihi ta'ala. Wahwal matlubu, dan itulah yang dituntut. Wa qawluhu wahwa jalla wa azza ila akhirih. Ini dalilun listisnaiyah. Dalil bagi istisnaiyah. Dalil bagi mana? Dalil kepada lakin iftiqaruhu ila dhalika syai' batil. Berhajat Tuhan kepada perkara itu batil. Apa dalilnya? Dalilnya ialah wa huwa jalla wa azza al-ghaniyyu an kulli ma siwahu. Kenapa batal tu? Tuhan berhajat, iftiqar tu batal kerana telah kita tahu Tuhan tu maha kaya daripada tiap sesuatu. Jadi dia dalilun listisnaiyati. Naziru ma marra, sebanding apa yang telah lalu huraian. Wa qawluhu aqlan, pada akal. Ni ihtirazun, ni pengecualian. Minasyar'i, daripada hukum syarak. Nampak? Wajib apa ni? Wajib pada akal. Maka nak keluarkan daripada wajib syarak. Fa innahu waqi'un, kerana wajib pada syarak itu waqi', berlaku. Allah Ta'ala tetapkan pada syarak bahawa orang buat gini dapat ni. Itu memang berlaku. Ka'ithabati muti', seperti memberi pahala orang yang taat. Itu wajib pada syarak. Dengan maksud apa? Dengan maksud Allah yang menentukan bahawa orang yang buat taat akan dapat pahala. Jadi dia yang menjanjikan. Maka pada syarak menjanjikan sesuatu, maka tentu benda itu wajib berlaku. Kerana innallaha la yukhliful mi'ad, Tuhan tidak akan mungkir janji. Wa qawluhu kathawab, seperti pahala. Ai al-ithabah, sawab dengan makna isabah, beri pahala. Sebab sawab kalau ikut makna benarnya ialah pahala. Yang nak sini ialah Tuhan memberi pahala. Itu sebab dia tafsirkan dengan kathawab ai al-ithabah, beri pahala. Li'anna al-wujuba la yata'allaku illa bil fi'li. Kerana wajib-wajib itu dia tidak bertakluk kecuali dengan perbuatan. Jadi perbuatan itulah yang dihukum dengan wajib atau tidak itu. Jadi perbuatan tu ithabah, bukan diri pahala. Memberi pahala tu. Jadi fa'ilnya ialah ithabah. Kabaqiyatil ahkam, seperti baki-baki hukum lain. Qawluhu hadha huwa qismu tsani. Panjang ni.
Hmm. Panjang ni kita sambung esok lah insya-Allah taala. Di Masjid Putih insya-Allah taala. Sekadar tu saja untuk hari ini. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.